Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sambung lagi pengajian tafsir surah Al-Buruj. Hari ini ayat yang ke-11 dan ayat-ayat yang berikutnya. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mendorong ataupun targhib, memberikan dorongan kepada orang-orang mukmin dan memimpin mereka kepada ganjaran yang besar yang telah dijanjikan dengan firman-Nya. Ayat yang ke-11, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar Dzalikal fawzul kabir. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Itulah keberuntungan yang besar. Ayat ini janji yang Allah berikan kepada mereka yang beriman, kepada mereka yang percaya, kepada mereka yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah pastinya Allah mempunyai janji yang ditepati. Kalau manusia tu belum ditepati, yang pasti dicapatilah. Tapi Allah Ta'ala confirm janjinya ditepati. Dia yakin 100% janji Allah. Yang Allah punya janji itu pula memang 100% ditepati. Baik. Kemudian dia beramal soleh. Maknanya iman tu bukan hanya sekadar percaya dan yakin, tetapi mestilah diaplikasikan ataupun dibuktikan dengan mengerjakan apa yang disuruh dan menghindar serta menjauhkan apa yang dilarang. Maka kedua-dua ciri-ciri yang ada pada diri seseorang itu sudah pasti Allah janjikan baginya balasan syurga yang dianggap sebagai keuntungan yang paling besar sekali. Walaupun mereka mengorbankan nyawa, tapi mereka mengorbankan nyawa demi kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab kerana nak tunggu pujian orang atau untuk mendapat habuan-habuan dunia, umpama pingat-pingat dan sebagainya, tetapi yang dikendaki satu je, ialah
ketika Allah redha kepada mereka, mereka dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sejak daripada zaman dulu lagi, mereka yang mempertahankan agama walau terpaksa mengorbankan nyawa, Allah janji kepada mereka sejak dulu sampailah kiamat syurga. Sebab tu syurga ni akan dinilai oleh orang-orang yang beriman dengan nilai yang paling besar. Orang yang tak beriman, dia tak akan nilai syurga itu dengan nilai yang besar. Sebab itu bagi mereka disebut ganjaran syurga, dia bukan tak percaya tapi kurang yakin. Dia bukan tidak percaya tetapi kurang yakin. Atas dasar kurang yakin itulah dikategorikan sebagai orang yang syak dan ragu. Bila ada syak dan ragu, maka jelaslah mereka itu orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ialah dia tidak akan sanggup untuk mempertahankan Islam tu walaupun dengan nyawanya sendiri. Tapi kadang-kadang kalau dengar dia takbir tu sampai nak tercabut bumbung masjid. Tapi bila datang saja FRU, dia lari dulu. Bertempiaran dia. Padahal dia bukan tembak dengan peluru pun, dengan air sahaja. Ni contohnya lah. Dia bukan FRU di negara kita, ni di Australia. Ni di Australia. Baik. Jadi kalau kita baca ayat ini, cukuplah satu ayat ni pun dah boleh menyebabkan kita terfikir apa yang Allah sebut tu. Maknanya, bayangkanlah kalau kita sendiri berada di zaman ketika itu, barangkali kita berada bersama dengan orang-orang beriman, atau barangkali kita bersama dengan orang-orang yang tidak beriman. Tetapi zaman pada hari ini, kalau kita hiduplah pada dua-dua zaman, barangkali kita mungkin nak bersama dengan orang-orang beriman. Sebab apa? Sebab azab orang dulu lebih dahsyat berbanding dengan azab orang sekarang. Nampak? Kalau lawan zaman hari ni pun paling kurang pun kena gantung daripada you sajalah. Tapi kalau zaman sekarang, zaman dulu kalau lawan mungkin ditali gantung kan. Sampai sini digantung saja. Kalau kita menang-menang balik, menang balik kan. Sebab itu Allah Ta'ala, dia bagi orang dulu terus mati, dia dibangkitkan umat yang baru di zaman ini. Tetapi daripada sudut pengorbanan sebenarnya sama sahaja. Cuma yang berbeza ialah ancaman dan tekanan itu sendiri mengikut keadaan dan mengikut zaman. Sebab itulah bila berceramah, bercakap pasal Islam ni, ada setengah orang dia suka zon yang selamat, mana tempat yang selamat, ataupun juga berkata dengan perkataan yang selamat pada penilaian dia. Walaupun masyarakat tu tak dapat kesedaran yang sepenuhnya tentang peri pentingnya menegakkan agama Islam, seperti menegakkan daulah Islamiah. Kemungkinan nak cakap benda-benda yang melibatkan soal siasah politik tu bahaya. Maka bagi dia biarkanlah masyarakat itu dalam keadaan itu. Yang pentingnya dia selamat. Ada setengah-setengah orang, dia yang penting orang lain selamat, walaupun dia tak selamat pun tak apa. Yang penting dakwah dan seruan itu sampai kepada mereka, agar mereka tidak sesat selama-lamanya. Maka sebab itu kita lihat orang yang benar-benar berani menyampaikan kebenaran, dia juga berani untuk menghadapi risiko. Nampak? Kadang-kadang dia cakap itu biasa je, orang panggil amanat, tak apalah tapi bila orang membuat tuduhan, dia berani tampil ke hadapan. Cuma pula orang tak berani pula menampilkan dirinya. Itu dia pula. Ini bukan sindir lah, ni perli. Memang perli. Sebab orang yang bercakap benar-benar, sebab apa? Dia yakin dengan kebenaran itu. Dari sebalik kebenaran itu ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang sebagaimana perjuangan mereka macam para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. In huwa illal balaghul mubin, tak lain dan tak bukan dakwah itu ialah penyampaian yang terang dan juga nyata. Baik. Sesungguhnya orang yang beriman dan benar-benar yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang esa dan tidak menyengutuinya. Maknanya iman itu maknanya tauhid. Orang yang ada tauhid, bila dia beramal, amalannya baru Allah terima.
Maka sebab tu mana-mana ayat Allah sebut iman, yang keduanya amal. Allah tak sebut amal baru iman, Allah sebut iman baru amal. Betapa pentingnya akidah. Tak guna kita beramal banyak-banyak tapi akidah kita tak betul. Sebab itulah akidah tu sangat penting. Perkara akidah tu perkara yang pertama dinilai oleh Allah berdasarkan kepada kesemua ayat Quran yang kita lihat, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Maknanya yang mempunyai tauhid, yang beriman kepada Allah, mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah, ya. Beriman dengan Rasul-Rasul, hari akhirat, malaikat, dan juga dengan kitab-kitab yang turunkan oleh Tuhan. Beramal dengan amalan-amalan yang saleh, dengan menuruti perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, termasuk golongan ashabul ukhdud yang tetap bersabar. Orang yang diseksa oleh pemerintah yang menggalikan parit, dinyalakan api, dicampakkan orang yang beriman ke dalamnya itu. Mereka hanya bersabar menghadapi api yang menyala. Sebab itu ujian ke atas keimanan mereka, ya, diuji dengan dilihat api di hadapan mata mereka. Yang api itu bukan untuk sebagai suatu bahan acah-acah atau untuk sebagai ancaman sahaja, malahan memang sebagai suatu hukuman untuk mereka, dan mereka mesti melaluinya sekiranya mereka mahu beriman. Itu ujian yang paling besar. Sebab itulah tahap orang beriman ini, dia kena bersabar dalam menghadapi hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang dulu diuji dengan api, kita diuji dengan air. Itu beza je lah. Jadi orang dulu diuji dengan api, bukan dipotong api, dinyalakan api. Kita dipotong air. Saya baru balik dari mana Mesir. Ahad lepas saya baru mendarat, seminggu saya duduk sana. Anak buah saya kata masa Mursi baru naik menang tu, dia kawasan Kahirah, dia masalah yang tak nak sokong dia. Jadi diorang nak boykot, cara macam mana? Dia tutup sus air. Seminggu tak ada air. Ni sama. Di sana guru, sini murid lah. Sana buat dulu. Pergilah belajar dengan orang tu elok-elok, pergi belajar minta elok apa. Ini dia orang kita ni tuan, yang tak elok kita ambil, yang elok tak nak ambil. Ini dia. Sebab itu bila saya pergi ke sana, masa tu time masa tak ada air. Saya kata lebih kurang sana juga. Sama juga, sama. Korang diuji lepas menang, kami diuji sebelum menang. Tuan-tuan, maka kalau kita tengok kisah ashabul ukhdud, mereka diuji dengan api, kita diuji dengan air, kata orang Perak. Baik, golongan yang teguh dengan agama tidak murtad, maka bagi mereka dengan sebab gabungan di antara iman dan amal soleh ini, ganjaran syurga-syurga, yakni taman syurga. Dia beriman, dia percaya, tapi kalau kita kata apa syariat yang diajar pada zaman tu, kalau katalah cara menyembah Allah tu diajar pada zaman tu, walaupun hanya, kalaulah kita buat andaian, walaupun hanya solat 2 rakaat, itu pun dah dikira amal soleh. Kalau bagi mereka yang baru beriman, kita ambil persamaan mu'allaf, baru masuk Islam, apa amal soleh dia? Dia masuk Islam tu dah beriman kan? Apa amal soleh dia? Amal soleh dia ialah dia istiqamah, berpegang teguh dengan agama walaupun dia akan diseksa. Itu amal soleh dia sebenarnya. Jadi amal soleh ni tak semestinya dengan memperbanyakkan solat sunat, baca Quran, berzikir, termasuk mempertahankan agama. Meninggalkan dosa dan maksiat pun juga merupakan satu amal yang saleh. Ada setengah orang dia balance dua-dua dia buat. Amal soleh buat, toleh pun buat. Ini dia. Ya. Muka dekat konsert pun ada. Kami depan dekat Maulid Nabi pun ada juga dia. So bezanya masa pergi konsert dia berjoget Bollywood, dia tak pakai selendang. Tapi masa Maulid Nabi pakai selendang. Ini mana dia balance lah, dia wasatiyah. Tengah-tengah. Amal salih wa amal talih. Ini dia. Ini contoh saja. Tidak ada kena-mena yang hidup atau yang mati. Jadi maknanya itu balance. Tapi tuntutan iman bukan begitu yang sebenarnya para hadirin dan hadirat. Dia nak buat yang baik, tinggal yang tak baik. Itu dia amal soleh.
Bukan susah kalau ikutkan amal soleh ni. Tapi yang mereka hadapi ni, macam mana darjatnya? Tinggi tak? Tinggi tuan. Sebab apa? Dia akan mengorbankan nyawa dia demi kerana agama. Itu amal soleh. Bismillah, Masya Allah. Kita belum lagi mampu barangkali untuk menghadapi ujian seperti itu, kan? Baru diuji, air tak ada, kan? Kita dah mengeluh, kan? Ada orang tempat saya sampai bergaduh. Ni saya sebut contoh lah, bukan nak macam belah masyarakat, kan? Dia tu kalau macam ni aku nipah lah. Rupanya ahli UMNO dengan UMNO gaduh. Dia cakap depan UMNO, saya UMNO, saya pun UMNO juga, tapi saya tak kompal depan ni. Air tak ada ni. Ni dia. Saya pun diam lah, kan? Diam lah, kan? Akhirnya macam mana tuan? Kita tak api-api korang, kan? Tapi dia yang terapi-api. Sebab itu tuan, ini masalah dia. Sebab itu, kan, ujian yang Allah beri kepada mereka. Maknanya ada orang yang dia bersabar dengan kebatilan, ada orang yang tidak bersabar dengan kebatilan, dia nak menghapuskan kebatilan. Itu betul lah, maknanya dia menghapuskan. Tapi kena ingatlah, kita nak menyokong perjuangan Islam ni bukan sebab kerana isu air je, isu nak menegakkan kebenaran. Itu kena betul. Besok ada air balik, masuk UMNO balik. Contoh lah, contoh. Ada salah tu, mana salah lah, mana nak betulan, correction. Kena buat lah, takut orang silap faham, kan? Tu kalau orang tanya saya, Ustaz, kalau sokong dengan Islam tak apa nak menegakkan agama? Kan? Ada tak ada benda bagi aku yang penting agama. Sebab bila kita mati syahid. Ini dia tuan, kan? Kalau nak faham ni lagi tuan, insya-Allah itu kat Syekh 8. Kitab Jundullah lah. Itu kena belajar kitab Jundullah bagi habis, baru kita boleh faham tuan pasal apa kita kena ada dalam jamaah Islam. Sama juga dengan kitab Dr. Fathiyakan, Ustaz Fathiyakan. Yang tu saya awal kan, Jundullah Fathiyakan apa erti saya mengenai Islam. Itu pun elok kita baca. Kita ambil kenapa saya intimak ataupun kenapa saya berkomitmen dengan jamaah Islam. Sebab kita nak berjuangkan Islam. Islam ni dia global. Maknanya isu yang Islam ajar, amar makruf nahi munkar. Nampak? Di mana kita bukan sebab kerana aku sokong kamu, aku marah dengan dia, tak boleh gitu. Yang kita menyokong ialah untuk menegakkan yang benar, menentang kebatilan. Kita sokong balik. Silap tu. Tu nama dia munafiq. Munafiq. Klak-klak kata orang Kelantan, kan? Baik. Kemudian lagi, ganjaran syurga. Dia diberikan ganjaran syurga, taman-taman syurga. Di bawah istana-istana dan pokok-pokoknya. Syurga ni ada istana. Bismillah, Masya Allah. Kita tengok di istana sekarang kan, tak boleh masuk. Saya kata masuk dari depan pintu dia marah ni, depan gate pun dia marah, kan? Pengawal kata you go out, kan? Ini dia. Tapi besok tuan dapat masuk syurga. Bismillah, Masya Allah. Tapi syurga tu hasil amalan kita, bukan hasil duit rakyat. Baik. Di bawah istana-istana dan pokok-pokok mengalir sungai-sungai. Segala ganjaran dan nikmat ini merupakan suatu kejayaan dan kemenangan besar yang tidak ada taranya. Bismillah, Masya Allah. Nak ke kita syurga, tuan-tuan? Kalau kita baca di ayat ni kata tadabbur Quran. Kalau tafsir baca je. Kalau dekat siti hafal lulus. Tapi kalau mengaji kat surau masjid, tuan-tuan, kan, dalam meniti dan mengharungi hidup masa hujung-hujung ni, saya tuan-tuan semua samalah kita. Maknanya kita tadabbur, bukan tafsir, tadabbur. Kita renung balik. Nak ke kita surga, tuan? Kalau Allah janji gini, kita nak. Tapi macam mana kita nak merealisasikan kehendak kita itu, niat kita itu? Maka sebab itulah mesti dibuktikan dengan amal. Inilah surga, tuan-tuan. Tapi syurga ni kena yakin. Kita yakin dia wujud, dia ada. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia kata kau setakat janji syurga je, semua orang janji Ustaz. Lah, semua janji. Katalah kita, tuan-tuan, bila sebut syurga ni bukan janji Pak Ustaz, bukan janji Pak Kiai, bukan janji ulama dan tok guru, tapi janji Allah dan Rasul. Yakin, percaya, dia tak ada kena-mena dengan ulama, dia ada kena-mena dengan Allah Rasul. Bila ada kena-mena dengan Allah Rasul, maka dia ada kena-mena dengan akidah. Bila ada kena-mena akidah, itulah yang kita ucap syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana kejayaan yang lain. Orang banyak berjaya. Ada orang berjaya memenangi hadiah 1 juta, money draw, contohnya lain. Itu jaya, dapat duit. Ada orang berjaya dalam perniagaan, ada orang berjaya dalam bidang akademik, kan? Jaya dalam bidang akademik. Tetapi yang ini, kejayaan ni, tuan-tuan, tak sama dengan kejayaan yang di dunia, kan? Orang dapat award sana dan sini, dapat anugerah sana sini, tapi kejayaan ini tak sama dengan kejayaan dunia. Sebab apa, tuan-tuan?
Sebab itu kita lihat dalam Quran sebut wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa akhir sekali doa ahli syurga ialah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam? Disebabkan kerana mereka lepas daripada azab api neraka dan dimasukkan dalam syurga. Sebab nak lepas azab je. Sebab tu setiap orang akan melalui neraka, dia akan tengok neraka macam tu rupa neraka. Maka ketika mana saat dia sudah baru setapak melangkah ke syurga, akhir doanya dia akan menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dia tuan-tuan, ya. Macam kita lah, kalau katalah kita sekarang berada di tengah-tengah hutan, kemungkinan kita masuk hutan tersesat, atau barangkali na'udzubillah naik kapal terbang jatuh terlempah dekat dalam tengah-tengah hutan. Hutan pula hutan tebal, kan? Kita saat-saat itu rasa susah payah, bukan sehari, mungkin seminggu. Mungkin bekalan makanan tu ada, tapi dah seminggu tuan-tuan. Mungkin yang selamat tu ramai, kan? Mungkin puluhan orang, mungkin yang baki ni mati. Kadang-kadang yang ada mungkin tak mencukupi untuk seminggu. Agak macam mana kita tuan, bila kita nak sampai dia orang memberi pertolongan, angkat kita, naik helikopter ataupun ada kenderaan lain bawa kita, kita rasa syukur terlepas daripada azab atau sengsara hidup dalam hutan tanpa makanan. Bayangkan saat itu apa ucapan kita, alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah saat bila kita belum masuk neraka, baru lintas sahaja masuk dalam surga, maka itulah ucapan dia yang mana itulah ganjaran yang besar yang Allah sediakan, yang manusia tak mampu nak beri janji. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab tu syurga dipanggil dalam ayat ni al-fawzu al-kabir, kejayaan yang sangat besar. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah apa yang dapat kita dalam hari akhirat besok hanya semata-mata mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil ada satu petikan di dalam pengedaran kitab ini, kata dia kisah Ashabul Ukhdud dalam ayat yang 11 itu menegaskan bahawa adalah lebih baik bagi mereka yang dipaksa ke arah kekufuran, dipaksa murtad, dengan diseksa dengan seksaan yang dahsyat, agar bersabar di atas ugutan dan seksaan tersebut. Kalaupun mereka milih menzahirkan kekufuran dengan menyembunyikan keimanan, maka itu adalah dianggap sebagai rukhsah. Itu rukhsah, kelonggaran, ya. Dalam hal ini Hasan meriwayatkan bahawa Musailamah menangkap 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada salah seorang daripada mereka, Musailamah ni kan nabi palsu, dia ada pula dia punya kuncu-kuncu dia. Dia tangkap 2 orang sahabat Nabi yang nak pergi dakwah balik, betulkan balik Musailamah al-Kadzab ni, ya. Baik. Dan berkata kepada salah seorang daripada mereka, mengucaplah kamu bahawa aku adalah Rasulullah. Ini Musailamah kata pada salah seorang sahabat Nabi yang 2 orang tu, kau mengucapkanlah bahawasanya aku ni Nabi. Baik. Dia menjawab, ya. Lalu Musailamah melepaskannya. Musailamah lepaskan dia, selamat dia, sebab dia berlakon. Dia taqiyah. Dalam istilahnya taqiyah. Taqiyah ni maknanya dia melindung diri dari mengucapkan ucapan yang zahir waktu itu demi menyelamatkan nyawanya, ya. Itu dipanggil rukhsah, kelonggaran. Kelonggaran ni maknanya macam kita musafir 90 km, kita musafir boleh jamak dan boleh qasar, rukhsah. Tapi sampai ke rumah tak boleh jamak dan qasar. Kalau jamak dan qasar tak sah salat kita, ya. Baik. Sebab itu kelonggaran sebab kerana musafir. Ini kelonggaran sebab kerana terancam nyawa dia. Sama juga kita dalam tempat yang, di suatu tempat yang tidak ada makanan yang halal, carilah makanan yang halal, tak ada, semua haram belaka. Maka pada masa itu dihalalkan makan makanan yang haram dengan sekadar menghilangkan lapar saja. Jangan sampai sendawa, ini sendawa alhamdulillah berapa kilo kan makan, sekilo, itu tak boleh, terubuk kilo boleh, kan, suku kilo je boleh. Kalau kau makan sampai sekilo tak boleh, ini dia. Baik. Jadi bila dia kata ya dia beriman, maka Musailamah al-Kadzab melepaskannya. Kemudian dia mengajukan kata-kata yang sama kepada orang yang kedua, tetapi dia menjawab tidak. Maksudnya dalam 2 orang tu dua-dua tak sama. Seorang kata ya, seorang kata tidak. Bahkan kamu adalah penipu.
Kata sahabat tu pula, kau ni penipu, bukan Nabi betul, Nabi palsu je. Lalu Musailamah membunuhnya. Rasulullah bersabda, ammal ladzi turika fa akhadha birrukhsati fala tab'atha alaihi wa ammal ladzi qutila fa akhadha bil fadli fahani'an lah. Adapun orang yang dilepaskan itu, siapa dia orang lepaskan? Orang yang pertama. Sebab dia kata ya, dia kata ya, maknanya dia mengaku Musailamah Al-Kazab sebagai Nabi, tapi dengan syarat dia cakap dengan lidah saja, bukan cakap dengan lidah dan hati. Maknanya mulut kata ya, hati kata nafi. Okey, tapi jangan silap faham, itu bukan munafik Ustaz, itu kan munafik dengan taqiyah. Cuma dia melindungi dirinya saja, nak selamatkan nyawa dia, bukan selamatkan harta benda, tak, selamatkan nyawa dia sendiri. Itu yang dibenarkan. Baik. Manakala yang dibunuhnya itu sesungguhnya dia memilih yang paling utama. Jadi Nabi kata yang ambil rukhsah tadi, yang dilepas, yang ada pun orang yang lepas itu sesungguhnya dia telah mengambil rukhsah dan tiada hukuman ke atasnya, tidak berdosa. Manakala yang dibunuh itu sesungguhnya dia memilih yang utama, maka syabas untuknya. Fahani'an lah, maka syabas untuk dia. Ini bukan syarikat, bukan Rais Selangor ni. Ini syabas lain. Maknanya Rasulullah ucapkan tahniah untuk orang yang memilih jalan yang lebih utama, iaitu dia sanggup mati untuk melihat dia. Kenapa zaman Ashabul Ukhdud tak ada yang buat begitu? Persoalan. Sebab inilah rukhsah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bersyukur tuan-tuan jadi umat Nabi Muhammad. Sebenarnya sebenarnya banyak rukhsah dalam ajaran Nabi Muhammad. Zaman dulu tak ada. Zaman sekarang, maksudnya zaman Rasulullah, masa zaman Rasulullah dibangkitkan, sesiapa yang menjadi umat Nabi banyak rukhsah. Nampak? Maknanya orang dulu tidak ada. Kalau umat Nabi Musa AS, baju kena najis tak boleh cuci. Sama ada baju tu dibuang ataupun dikoyakkan kawasan yang kena najis. Kalau banyak najis kena, tuan-tuan bayangkan, bola-bola lubang baju dia. Kalau berdosa saja kena bunuh diri sendiri sebab dia sudah berdosa. Ada satu dalam syariat Bani Israel tu, kalau menderhaka kedua orang tuanya maka dia kena bunuh. Tapi sekarang tidak, dia kena bertaubat. Kecuali kalau murtad, bunuh orang, ataupun dia sudah berkahwin lalu dia berzina, itu dipanggil hukum hudud dengan qisas. Tapi bila hukuman lain tidak ada, dilonggarkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita bersyukur dari umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang kita pertikaikan pula, ini ada orang pertikaikan pula, alah kau tak ada lah Allah pilih Muhammad, Allah akan pilih orang lain pula dah. Kau siapa nak pertikaikan tu? Itu Allah punya kerja, dia pilih Muhammad lah. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu di mana saja yang Allah akan menjadikan risalah, di mana pelantikan Nabi tu Allah tahu. Kenapa Allah pilih orang Arab? Ada hikmah dia. Kenapa Allah tak pilih orang Melayu? Ada hikmah dia. Kenapa Allah pilih di bumi Mekah? Ada hikmah dia. Itu semuanya perkara itu bukan tugas dan bidang kita nak bincang. Dan Muhammad tu Rasulullah sudah dipilih oleh Allah. Itu ditetapkan di alam ghaib lagi, azali lagi. Allah nak pilih Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Habis. Kita masuk ayat yang berikut. Ini ayat 12 hingga ayat 22. Di bawah tajuk Allah berkuasa penuh menunaikan ancaman dan ganjaran serta keperluan mengambil pelajaran dari kemusnahan golongan kafir masa lampau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, yang mempunyai arash lagi maha mulia,
Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Sudahkah sampai kepadamu berita kaum-kaum penentang, iaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud. Kaum penentang yang dipanggil dalam ayat ini ialah kisah hadisul junud, orang yang menjadi tentera tetapi memerangi para nabi dan juga para rasul. Baik, kaum tu ialah Fir'aun dan Samud. Sesungguhnya orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Baik, kita tak bacalah kaitan ayat ni, kita terus baca tafsir dan ulasan. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-12, inna batsya rabbika lasyadid. Maksudnya sesungguhnya azab dan pembalasan Tuhan terhadap golongan yang angkuh dan zalim, serta terhadap musuh-musuh yang mendustai rasul-rasulnya dan menyalahi suruhannya adalah sangat dahsyat, hebat dan keras. Ini ayat memperingatkan kita azab Allah tu dahsyat. Azab yang dibuat oleh ashabul ukhdud taklah sedahsyat mana. Kalau kata dia masuk dalam api, sakitnya sementara, lalu dia meninggal, terputus nyawa, maka kesakitan itu berakhir ketika nyawa diputuskan. Bayang kalau masuk neraka. Satu ulama dalam kitab Ruh yang ditulis atau disusun oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ketika manusia itu diazab di alam barzakh, ketika manusia itu diazab di alam neraka, maka keseksaan itu dirasakan oleh roh sahaja atau badan dengan roh ni sekali? Menurut pendapat ramai para ulama, roh dan jasad. Kenapa? Jawapannya, bagi merasakan benar-benar seksaan dan benar-benar kesakitan di sebalik seksaan itu. Sebab bila roh yang sakit, jasad tak rasa, mungkin sakit itu tidak sempurna. Tapi bila rasa jasad dengan roh, maka lebih sempurna rasa kesakitan itu. Dan itulah azab yang paling layak bagi mereka yang telah melanggar akan suruhan dan juga akan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi hadirin hadirat Allah sekalian, sebab itu kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia melihatkan ayat sendiri pun dia sudah faham. Sebabnya bila kita belajar bahasa Arab, inna maknanya sesungguh. Sesungguh ni maknanya nak bagi tahu perkara itu dengan tegas. Itu dipanggil taukid. Tegas, inna, sesungguhnya. Kemudian ada pula perkataan sesungguh ni juga, tetapi bukan lagi inna, digunakan huruf lam je. Tengok, inna batsya rabbika la adalah la syadid. Itu rahsia dia. Maknanya sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu benar-benar. Tadi sesungguh dah ada dah. Ini benar-benar lagi. Syadid, keras. Inilah dia bahasa Al-Quran, yang mana bila orang memahami bahasa Al-Quran, maka ia akan memahami maksud Tuhan, insya-Allah. Maka Allah nak cerita azabnya terlalu pedih. Apa kaitan ayat ini? Nak bagi tahu yang sebelum ni kena azab kat dunia taklah keras mana. Walaupun dinamakan siksaan, anda akan diseksa kerana melanggar peraturan undang-undang begitu begini, tapi kalau Tuhan kata siksaan dia lagi dahsyat. Tapi banyak orang tak takut siksaan Tuhan, yang dia takut siksaan manusia. Atas dasar itulah Islam ni turunkan undang-undang, hukum dan peraturan tu sebenarnya bukan menyiksa, sebenarnya mendidik. Sebenarnya ajar manusia sebenarnya yang dia kena rasa takut seksa bukan dunia, akhirat lagi dahsyat. Itu sebenarnya. Itu kita jangan pandang contoh hudud tu hukum keseksaan, tidak. Hukum didikan. Kalau seksa tu kan, kalau sebat orang baik sebab gini je. Wah, pam. Buat sakit tak? Tak. Aku buat lagi, aku hayun lagi tinggi. Sakit, sakit. Aku buat betul tu. Tak. Macam tu. Didik je tuan. Tapi kalau kita diberi peluang gubah undang-undang, habis. Dia kata kalau kau nak bantai, nak sebat, kena hayun. Pakai apa? Pakai tongkat tak? Biar kau pakai besi terus. Tapi Allah Ta'ala tidak.
Dia nak ajar, didik. Nak bagi manusia tu takut lagi azab Allah Ta'ala. Bukan azab dekat dunia. Itu hukum Islam ni, dia tak ada berupa hukum bayar-bayar. Sama-sama ni tak ada. Kecuali itu manusia yang buat. Kalau ada lah kuasa begitu, salah. Cik dah kena tangkap, salah haluan. Tapi tak apa, cik dah lepas, senang dia bayarlah RM100 kat kami. Kan? Oleh sebab kami bertiga, 300. Cik nak mana? Masuk Harian Metro, malu sudah kan? Pergi belajar masalah. Betul, hukum Islam tak boleh gitu. Hukum Islam bukan begitu. Hukum Islam ni ialah dia kena hukum. Tu dia bukan malukan, mendidik dia, mendidik orang lain agar dekat akhirat tu dia lebih takut lagi azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi lah, siapa nak terima kata-kata macam ni melainkan orang tu beriman. Nampak? Mereka orang beriman. Kalau dia pemerintah beriman, dia akan terima. Kalau dia pengundi yang beriman, dia akan juga mengundi orang yang nak hukum Islam. Tapi kalau sebaliknya, tidak. Sekianlah dimaklumkan tuan. Kalau tak faham tak ada pek dia nolong dan susah. Kan? Ini dia. Ini baru tafsiran. Kita pergi dalam lagi. Untuk kita muhasabah diri kita. Jangan tengok kisah orang dulu saja, tapi muhasabah diri kita. Baik. Kemudian lagi, bahkan berganda dahsyatnya. Dahsyatnya itu sebab dia berganda. Dekat dunia sikit je, dekat akhirat berganda. Gandaannya tak tahu berapa banyak. Gandaannya tak tahu banyak. Itu saya selalu baca ayat in kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Mati tu pasti semua orang rasa. Semua orang rasa. Orang muda, orang tua, semua rasa mati. Orang sihat, orang sakit, semua rasa mati. Yang kita anggap kita ni sihat, apa sebab kau jaga kesihatan? Nak panjang umur. Salah juga sebenarnya. Ada orang sihat mati, ada orang sakit tak mati. Kenapa kau makan takut mati? Orang tak makan tak mati pun. Kan? Mati ni memang Allah tetapkan lewat macam mana. Macam kita doa je minta panjang umur tu saja. Tapi kalau kita mati, tuan, Allah tetapkan. Apa sebab mati? Sebab nak beri sempurna balasan. Sempurna tu ulama kata ialah kalau balasan baik, digandakan pahala. Ganda tu. Nampak ganda. Satu, bila amalan yang kita buat, ada yang Allah sebut, ada yang Nabi sebut balasan dia, ada yang tak disebut balasan kebaikan itu. Sebab Allah nak gandakan lagi kalau dia mahu. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau Nabi sebut solat jamaah saja dah sama macam 27 kali solat, kan? 7 kali 27 darjat. Maknanya kalau kita solat tu 7 kali kan? Banyak. Itu buat solat jamaah kan? Tapi tak ramai orang solat jamaah. Dia suka solat sendiri. Ini. Itu baru solat jamaah. Belum solat fardu dia lagi. Kalau solat fardu dikerjakan lagi, digandakan pahala dia. Allah Ta'ala nak bagi, dia akan bagi. Dan kalau dia azab, Allah gandakan azab dia, maka manakah lebih dahsyat ancaman dan azab, dunia ke dekat akhirat? Jawapannya akhirat, sebab dia akan berganda lagi. Baik. Jika Allah inginkan, yang digandakan dia berdasarkan keinginan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala punya kekuatan yang perkasa. Allah tu yang maha perkasa. Tapi tak, manusia juga nak anggap dia lah kekuatan yang perkasa. Susahlah tuan. Rupanya perkasa dekat dunia saja tuan, bukan dekat akhirat. Patutnya orang yang mengaku perkasa ni halang orang buat mungkar. Tak, ni dia halang orang buat makruf. Orang nak sebar buku tentang akidah, selamatkan akidah orang, dia lawan. Ini betul-betul perkasam nama tuan. Perkasa. Na'udzubillah min zalik. Minta taubatlah orang-orang yang terlibat tu. Kalau tidak, kau kenalah azab Tuhan yang perkasa tuan. Apa sahaja yang dikenakinya, nescaya akan terjadi. Itulah manusia dan ni, dia tak rasa macam bersalah. Dah lah ambil nama Tuhan perkasa, sombong lagi, angkuh lagi tuan. Allahu Akbar. Fir'aun tu bila gelar nama dia Fir'aun, dia bangga. Sebab Fir'aun tu cerdik, pandai. Zaman tu siapa yang pandai nak buat teknologi piramid? Sampai sekarang lagi wujud. Fir'aun ni pandai. Lepas tu Fir'aun tu gelaran. Kalau ramai dia panggil Farainah. Kalau seorang, Fir'aun. Sebab itu Farainah ni dia rasa bangga. Sebab mereka orang yang cerdik, pandai. Jadi mereka tu sampai peringkat Fir'aun lah seorang. Antaranya dia kata, ada nama Ramses dalam zaman Musa tu. Sampai kata dia, kalau
aku nak intai Tuhan yang Musa pun tak ada masalah. Aku boleh buat bangunan yang tinggi, tengok, intai. Bayangkan, saya pergi istana Qarun. Istana Qarun tuan banyak, bukan sikit. Yang tenggelam tu, yang tenggelam juga, yang tinggal saki-baki pun lagi. Bayangkan, teknologi ni pun hebat juga. Dia boleh buat tangga tuan, tak payah pakai lampu. Zaman tak ada lampu, tak payah pakai obor, tak payah pakai lilin. Hebat teknologi dia. Dia hanya sekadar buat lubang. Tangga kiri kanan gini, tangga sebelah sini, tangga yang menghadap matahari sebelah timur yang terbit. Itu boleh naik dia jam daripada kalau kita ambil waktu kita di Malaysia ni lebih kurang jam 8 pagi sampai pukul 12. Tangga sebelah sini sebab matahari nak pergi ke barat. Itu jam 12 sampai petang. Mana 2 tangga dia ada. Ni siapa yang nak save lampu elektrik boleh buat betul lah. Pakai lubang. Jadi tegak. Itu satu. Tapi ada tu kisah orang jaga istana, saki-baki istana apa ni, Qarun tu, dia kata apa? Dia kata istana ni dia ada 360 bilik. Kan setahun ada 360 hari kan. Dia tidur satu hari satu bilik. Tanya kenapa? Sebab dia takut dibunuh dia orang. Itu dia. Itu wallahu alam, tak berani kat pasal tak pernah belik buku-buku sejarah lah kan. Dia kadang-kadang dia pergi jaga juga. Dan itulah masalah di negara Arab ni, kalau dia punya orang kau cerita kan, over-over dia kata. Tapi tak mustahil juga kan. Mana antara itulah 50-50 lah cerita tu. Dia cerita tu kita kata iya tak iya kan. Dia kata dengar istana tu besar. Dia runtuh tinggal sikit lagi. Itulah saki-baki dia tuan. Ni dia. Jadi cerita tu lagi power, lagi tip tinggi. Itu tip tu memang. Dia saya kata tak, sudah sejak zaman Hosni sampai zaman Mursi kau macam ni juga kita ubah lagi. InsyaAllah sikit-sikit tu ubah lah tuan kan. Dia. Sebab yang bagi tazkirah lama dah Hosni Barak ambil kan. Ni. Jadi tuan-tuan nak cerita tu nak iktibar hebat tak hebat Qarun tu dia. Itu baru Qarun. Itu Qarun baru JKK je baru. Belum dia punya raja besar dia Firaun. Kan Qarun tu dia mengampu Firaun ni kan. Itu baru kaki ampu je baru. Ini. Jadi maknanya sebab itulah Qarun tu tuan-tuan, dia kaki ampu asalnya orang kerja biasa je kan. Itu orang sapu. Sebab kena mengampu Firaun, maka dia punya KPI pun naik. KPI dia naik bukan sebab kerana kemampuan, sebab kerana keampuan. Maka naik dia tuan. Jadilah dia pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi nak cerita tuan, mana teknologi orang dulu tu hebat. Sebab tu dia rasa bangga. Dia rasa diri dia hebat. Setakat Nabi-Nabi yang datang mengajar ni, apa kemajuan mereka bawa? Mereka sama macam zaman sekarang kan. Kau cerita pasal Islam ni tak bawa kemajuan, kami tak mau dengar. Itu juga zaman Nabi kita dahulu. Padahal bab kemajuan tu terus kan. Tapi bab agama jangan tinggalkan. Mereka jadikan diri mereka hamba pada dunia, hamba pada kemajuan. Mereka ketepikan agama, memperkecilkan Islam, memperkecilkan para Nabi. Sama zaman hari ini memperkecilkan ulama, memperkecilkan Islam, memperkecilkan punya Islam. Bahkan saya berani memperkecilkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka musnah dengan harta benda mereka termasuk besok bila Allah kehendaki. Maka tu baru dia tahu siapa perkasa sekarang. Allah ke dia. Baik. Kejadian itu berlaku dalam jangka sekadar sekelip mata atau lebih cepat dari itu. Maknanya kalau Allah nak azab sekejap je. Walaupun mereka berkuasa lama. Firaun lama kuasa dia, kaum Samud lama. Tapi sekali Allah azab ke sekejap je. Ini maknanya mereka diazab sekejap. Ini samalah. Mana-mana diktator dalam mana-mana negara-negara yang sistem demokrasi itu juga. Dijatuhkan oleh rakyatnya ni sekejap je, sekelip mata. Mesir jatuh. Kalau puluhan tahun dia merintah ni pun, tapi jatuh 10 hari je. Kejap ni tuan. Tempat lain mungkin sehari je. Lepas kira undi jatuh terus. Mungkin itulah. Maksudnya kalau Allah nak lah. Sekejap aja. Ni dia. Ni kata kena insaf lah. Maknanya jatuh bangun manusia itu kena dimuhasabah balik. Kenapa? Ambil zaman dulu. Sebab kerana kamu zalim, sebab kamu penindas, sebab kerana kamu orang yang mengancam manusia-manusia beriman, orang yang baik, maka Allah hancurkan lenyapkan mereka sekelip mata. Setiap kali Allah cerita azab umat terdahulu, dia buat contoh supaya umat yang hidup zaman Nabi sampai zaman akhir zaman diingat balik. Sebab sejarah satu fakta yang kukuh
sebab dia sudah berlaku. Fakta ni satu yang sudah berlaku. Baik. Semuanya ini merupakan suatu penegasan terhadap ancaman buruk Allah serta suatu tindakan menakutkan orang kafir Quraisy, supaya orang kafir Quraisy dengar takut, ya. Tapi kalau kita baca sejarah pun tak ramai yang takut, yang menentang pun ramai juga. Ala kulli hal, mereka ni orang kafir Quraisy, tahu bahasa Arab, tahu faham bahasa Quran. Apatah lagi yang tak faham, lagi hebat menentangnya tuan-tuan. Dan orang-orang yang seumpama mereka ni yang perangai, tabiat sama macam orang kafir Quraisy. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang terdengar pada malam ini menambahkan lagi kepahaman kita dalam pengajian tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Boleh kita beramal sama-sama insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Ya, silakan. Signifikan sungai. Baik, soalan sungai di zaman dahulu, khususnya di Makkah ni kan. Mekah ni kalau Quran sebut wadin ghairi dhi dhar'in, perlembahan yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan. Apatah lagi kalau air, sebab tumbuh-tumbuhan bergantung pada air. Allah Ta'ala bila sebut janji syurga, dia sebut sungai kerana sesuai pada zaman orang-orang Arab yang hidup di padang pasir yang kekurangan air. Kurang air sebab sungai pun tak ada. Lalu dia tengok Allah janjikan sungai, bukan tak ada langsung ada, tapi bukan tempat mereka, tempat lain barangkali. Ataupun mereka tengok dalam perjalanan pemusafiran mereka, kalau mereka musafir daripada Syam ke Mekah, Mekah ke Yaman, mungkin negara orang lain nampak dekat Syam ada sungai, dekat Yaman sungai, tempat aku tak ada pun. Dia pergi, mungkin kalau dia pergi jauh lagi, dia tengok ada sungai Nil kan, tapi tak ada tempat mereka sungai. Mereka tengok laut besar. Maka Allah janjikan sungai sebab orang-orang Arab ni suka sungai, sebab sumber air. Allah sebut taman syurga, mereka suka taman yang mereka tanam pokok-pokok subur sebab kerana ada air. Maka janji Allah pada masa itu sesuai dengan keadaan mereka. Padahal syurga lebih pada itu lagi sebenarnya kan. Kalau kita buat andaian kan, kalau zaman sekarang turun, dia akan cerita Allah janjikan kamu kereta Mercedes sebiji. Kalau BMW kan, kalau ada 8 siri dia janji, gitulah, mana kita kata gitulah. Janji Allah tu berdasarkan kepada kehendak manusia, impian dan cita-cita dia. Atau syurga lebih pada itu lagi. Lebih hebat sungai syurga daripada sungai kita. Lebih hebat taman syurga. Bahkan apa saja kita minta akan kita perolehi. Maka kesimpulannya janji Allah pada masa dahulu ni itu sungai, taman merupakan impian orang-orang Arab di padang pasir itu sendiri kan. Mereka dah jemu duduk padang pasir kan, tengok ribuan pasir itu je lah. Tuan, kalau biasa pergi padang pasir tuan kan, kita jalan je padang pasir keluar, tengoklah rupa kita handsome ni tuan kan, kelabu je kelabu je daripada ujung rambut pada kaki kan. Baru ni saya pergi Mesir pun, masuk padang pasir nak pergi Istana Firaun tu, ribuan pasir. Ada setengah tempat tak boleh pergi sebab ribuan pasir tak dahsyat sangat, ribuan padang pasir. Kalau kita keluar dari kawasan tu tuan, nampak daripada tanah sampai ke atas tu dah gelap, pusing gitu. Dia macam tengok macam putih beliung lah, ribuan pasir kan. Dengan musim sejuk ni tuan, yang saya pergi paling tinggi 8 darjah Celsius kan, sejuk tuan kan. Jadi maknanya bayangkan dengan ribuan pasir. Kalau orang Arab yang duduk di tengah padang pasir yang panas, tak ada air, tak ada tumbuh-tumbuhan, maka Allah janjikan dengan janji sebut mesti mereka rasa teringin lah nak macam tu. Boleh dengan syarat beriman, beramal soleh, itu sajalah. Itu signifikan dia. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan lain ke? Silakan. Dia kalau pertandingan itu yang diharamkan ialah bila dikatakan berjudi. Judi ni dah ada pertaruhan. Kalau kita masuk tu bertaruh duit, money drop tu haram. Tapi sekadar kalau ada sponsor kan, dia sponsor kan, dia suruh kita masuk pertandingan tu, jadi kita boleh masuk, tak ada masalah. Sebab dia orang lain memang yang beri hadiah tu. Lepas tu saya nak ingat kita lah, macam kita kan dekat pejabat kawasan kan, kita nak buat hari keluarga, kita ada lucky draw dia panggil cabutan bertuah. Tapi dia kata masing-masing kena collect duit RM10. Itu tak boleh, itu dah unsur judi.
Sebabnya siapa yang bayar dia masuk dalam lucky draw tu, nanti siapa yang dapat hadiah tu dapatlah, yang tak dapatlah. Ibarat kata macam bertaruh duit, cumanya dia tak taruh duit, dia ambil duit beli barang. Itulah ada unsur-unsur duit. Itu yang tak boleh sebenarnya. Lainlah kalau syarikat kita sendiri yang taja benda tu, hadiah tu, maka dia berikan kepada siapa yang nak. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa man yatba'una syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, agar kami menyokong dan bersama dengan golongan yang benar. Tunjukkan kami yang sesat itu adalah sesat, agar kami jauhkan bersama dengan golongan sesat, apatah lagi untuk menyokong mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau berikan rahmat dan diberkati oleh-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang dipeliharai oleh-Mu ya Allah, daripada sebarang mudarat dan daripada sebarang kecelakaan. Ya Allah Tuhan kami, Kau rahmatilah kami, rahmatilah orang yang bersama kami, dan dengan jadikan mereka itu diberikan orang yang mendapat, orang yang dihalal rahmat-Mu ya Allah, dan tidak mendapat kasih sayang daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ya Allah kehidupan yang baik di dunia dan juga di hari akhirat ya Allah. Berikanlah kami sentiasa bimbingan dan petunjuk ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah dalam perjuangkan agama-Mu ya Allah, menyampaikan kebenaran kepada manusia ya Allah. Kurniakanlah kemenangan kepada kami ya Allah, agar kami dapat menegakkan keadilan dan melaksanakan keadilan, dan menjauhkan diri daripada kezaliman serta menghapuskan kezaliman ya Allah. Peliharalah kami sentiasa ya Allah daripada strategi musuh-musuh kami ya Allah, yang sentiasa menghancurkan kami dan menghancurkan agama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami bersama-sama dengan agama-Mu ya Allah dalam keadaan beristiqamah dan teguh pendirian kami, dan bersabar dalam menghadapi sebarang cabaran dan dugaan. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau tutupkanlah mata-mata manusia daripada melihat kebatilan, lantaran itu mereka dapat menyokong kebenaran ya Allah, dan bersama-sama dengan mereka yang benar. Kau berikanlah hidayah kepada mereka yang mendapat petunjuk dan hidayah daripada-Mu ya Allah. Kau berikanlah kepada mereka jalan petunjuk yang lurus ya Allah, agar mereka bersama-sama dengan mereka yang mendapat petunjuk dengan jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ya Allah keberkatan dalam majlis ilmu ini ya Allah, agar dapat kami memahaminya, untuk kami beramal dengannya ya Allah, dan kami menyampaikannya kepada kaum keluarga kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, sahabat andai kami, dan kepada masyarakat serta rakyat di dalam negara kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ya Allah syafaat baginda Nabi SAW di hari akhirat kelak ya Allah. Jadikanlah kami sebagai umat pilihan-Mu ya Allah, dan pilihan Rasul-Mu ya Allah, untuk bersama-sama dihimpunkan dalam surga ya Allah. Kurniakanlah hidayah dan taufik kami ya Allah kepada ajaran sunnah Nabi-Mu ya Allah, serta dijauhkan daripada sebarang khurafat, bid'ah dan syirik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perteguhkanlah keimanan kami ya Allah dalam melaksanakan sunnah Rasul-Mu ya Allah, walaupun dihina, diancam dan ditempelak oleh ramai manusia ya Allah, namun kami percaya dan yakin dengan janji syurga-Mu ya Allah di atas mereka yang sentiasa berada di atas jalan golongan para salafus salih birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.